Suratul Hijr ayat 36 hingga 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Ya Tuhanku, setelah Engkau mengusir aku dari syurgamu, aku memohon kepadamu, Kau panjangkanlah umurku hingga sampai hari manusia dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Baiklah wahai iblis, akan kutunaikan hajatmu. Sesungguhnya engkau akan kupanjangkan umurmu sampai hari manusia dibangkitkan. Ya Tuhanku, sesungguhnya Kau telah memutuskan bahawa aku ini sesat. Maka aku akan pasti menghiasi manusia-manusia dengan segala kerosakan di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Wahai iblis, inilah janjiku. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menyesatkan semua hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu. Maka sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sesat, dan akan aku jadikan neraka Jahannam untuk mereka dan kamu, wahai iblis. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaliha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaliha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda para penonton yang masih lagi terus setia menonton rancangan Ustazah Pilihan hanya di saluran Oasis 106. Dan kembali bersama saya Siti Rohani Surani, hos anda yang tentunya akan terus menemani anda hingga ke akhir rancangan, insya-Allah. Dan pada minggu ni, minggu ke-8 Raudah bersiaran, di mana hanya 4 ustazah lagi yang tinggal yang akan terus meneruskan perjuangan mereka hinggalah ke akhirnya. Dan perjuangan demi perjuangan ini akan terus mereka lalui dengan cukup kental dari segi emosi, fizikal dan mentalnya.
Dan kecekalan mereka dalam mengawal emosi dan segalanya akan dinilai melalui 3 kategori seperti biasa, di mana 40% yang pertama akan dinilai dari aspek penguasaan teori, iaitu ujian bertulis. 40% lagi akan diberikan dari aspek praktikal dan 20% lagi akan dinilai ketika mereka berada dalam raudah ustazah pilihan. Kegigihan mereka ini tentunya tidak akan bertahan tanpa dipimpin dan terus diberikan motivasi oleh 3 peneraja utama kami, iaitu bersama dengan Mudirah Dr. Robiah K. Hamzah dan 2 orang musyidah kami, iaitu Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad dan Ustazah Zawiyah Hassan. Untuk pengetahuan anda para penonton, minggu ini Ustazah yang terpilih sebagai Ustazah pilihan terbaik akan memenangi hadiah yang sangat istimewa. Di mana minggu ini hadiah berupa mesin basuh fagor bernilai RM2,000. Jadi kepada Ustazah berusaha untuk merebut gelaran itu. Dan kita lihat seketika kembali selepas ini. Sihir maksudnya adalah satu penipuan untuk mencantikkan yang buruk, memburukkan yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ulama Warasatul Anbiya. Terima kasih kepada anda para penonton yang masih lagi meneruskan tontonan bersama kami dalam Ustazah Pilihan. Bertemakan ilmu mistik. Mendengarnya saja para penonton sudah cukup untuk membuatkan kita berasa gerun dan seram sejuk. Jadi itulah tugasan yang telah pun dilalui oleh 4 ustazah pilihan pada minggu ini yang berlangsung di Pusat Rawatan Komplementari Yasmin Sungai Besi. Jika ingin tahu, mari sama-sama kita saksikan paparan ini sebelum saya serahkan raudah ini kepada Mudirah Dr. Robiah K. Hamzah. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Sesungguhnya Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tetapi ada satu kaum yang tak sujud, iaitu siapa? Iblis. Memang tak boleh bangun. Ya, memang tak boleh bangun. Kalau dikejut pun tak sedar, 3-4 hari tak bangun, tak makan. Dia dah terkena gangguan jin. Kalau di dalam nak sembahyang, Nak sembahyang. kadang-kadang nak sembahyang tu tiba-tiba tak ingat. Dan peranan iblis, syaitan, jin ni, mereka menyesatkan. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, kalau dibacakan ayat Quran ya, kita akan gelak. Serangan tu kadang datang sebab orang hantar dan hantaran orang tu berjaya untuk masuk dalam diri kita kerana kita ada kekurangan dari segi hati. Sentiasa kurang sihat dan pening kepala, terutamanya selepas waktu petang. Hati sentiasa ingat Allah, jangan kosong daripada ingat Allah, dan zikir sentiasa, zikir dan mulut, zikir dengan hati, sentiasa baca Al-Quran. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Al-Baqarah Surah ya, dia Al-Baqarah ya. Kalau saya tak ada di rumah, CD pasang. Kalau di rumah seeloknya saya baca sendiri. Dulu tangan saya tak boleh bergerak. Tangan mana? Tangan kanan saya Tak boleh gerak langsung. tak boleh bergerak, macam seorang paku, macam kebas. Alhamdulillah pada hari saya berasa bertuah kerana dapat berjumpa dengan seorang adik lelaki berumur 16 tahun. Dia rasa macam tangan dia ni tak ada dan minda dia diganggu. Nak baca buku dia rasa macam tak boleh. Cikgu hajar pun tak masuk. Dia tak mengganggu tangan saja, dia mengganggu minda. Kadang saya nak cuba nak buka buku, tiba-tiba sakit kepala, saya tak tahan. So masa saya stop, tiba-tiba dia hilang. Dia sendiri beritahu saya kita perlu dekatkan daripada Allah. Membaikkan membaca Al-Quran, tidak meninggal solat, sentiasa membaca Yasin setiap hari dan mengamalkan 3 kul dan ayat kursi. Dia sendiri mengaku bahawa dia tidak beberapa menjaga dengan baik sebab dia ada tertinggal atau lewat solat. Solat tu saya lambat sikit lah. Saya kagum dengan adik ini sebab dia tidak rasa perasaan keburuk terhadap orang lain. Dan yang ketiga, semangat tak berputus asa itu dan terus berusaha. Dalam usaha nak ubatkan dia, mak dia juga kena benda yang sama. Mangsa dia sekarang mak saya. Mak pun kena juga. Sebab dulu mak saya yang tolong saya baca Yasin. So mungkin benda tu macam marah, ada ganggu mak saya pula. Demikian tadi satu paparan
yang memberikan satu lagi senario yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh fikiran. Kita dipaparkan dengan kes yang kita kata penyakit yang tak ada kumannya secara fizikal, tetapi yang mengalaminya saja yang akan tahu. Jadi soalan pertama pada Ustazah Hidayah. Okay. Bagaimanakah pengalaman yang ditimba bersama klien tadi? Apabila saya telah berjumpa dengan klien, apa yang saya nampak sebenarnya manusia ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, manusia yang tidak percaya langsung. Di zaman moden ini yang tidak percaya langsung tentang ilmu ghaib, tentang alam ghaib. Dan Allah berkata dalam surah Al-Baqarah di awalnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib, dengan alam ghaib ini, mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk dan adalah golongan yang berjaya, muflihun. Dan ada juga golongan yang kedua, mereka ini terlalu sangat percaya pada benda ghaib sehingga kan mereka meminta tolong dengan jin tu untuk menyakiti orang lain. Seperti apa yang telah dialami oleh kakak itu sendiri. Dia telah disihir oleh seseorang yang dia tak tahu apa puncanya, kerana orang yang menghantar sihir ni mereka meminta tolong dengan jin, seperti dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian pada manusia ni yang meminta perlindungan dengan jin, dan maka apa yang jin tu buat? Mereka menambahkan lagi kesesatan. Bukannya manfaat, tetapi menambahkan kesesatan kepada diri orang yang menghantar sendiri, dan kesian kita tengok kepada orang yang terkena. Mohon menambah, Mudira. Silakan. Saya tertarik dengan golongan yang percayakan kepada syaitan, seperti yang dibacakan oleh Ustazah Hidayah mengenai Allah surah Jin. Yang mana kalau kita kaji dia dalam tafsir Al-Munir atau tafsir Ibn Kathir, mengatakan bahawa golongan yang meminta perlindungan daripada syaitan itu sebenarnya dikeluarkan kerana orang Arab jahiliah ketika itu berada dalam keadaan sesat di dalam sebuah hutan, yang mana di dalam tempat sunyi dia memberi satu kepercayaan bahawa adanya syaitan. Maka sebenarnya apabila kita meminta perlindungan kepada syaitan, fazaduhum rahaqa, maka syaitan itu lebih lagi menyesatkan. Apa yang Allah ajarkan kepada kita sebenarnya di sini, wa imma yanzaghannakum minasyaitan fasta'idz billah. Maka apabila kamu diganggu oleh syaitan, maka cepat-cepat meminta pertolongan daripada Allah. Itu sebenarnya. Ini kekuatan yang kita kata, siapa yang berkawan dengan musuh Allah, sesungguhnya mereka sedang memusuhi Allah dan mereka akan menerima kesan yang sangat mendukacitakan. Itu yang kita dapat daripada Ustazah Hidayah. Bagaimana dengan Ustazah Firuz? Saya ambil sikit pada Ustazah Hidayah. Saya belajar sesuatu baru, iaitu janganlah kita menjadi seorang yang ta'assub. Mungkin selama ini kita, seperti saya mungkin kurang keyakinan terhadap perubatan alternatif ini. Tapi bila saya melihat sendiri, saya sedar kepada sendiri bahawa kita sebagai manusia ni, kita tidak boleh berasa kita sahaja yang betul. Dan manusia ini, bila dia terlalu berperasaan keburuk terhadap benda lain, akan tertutuplah ilmu pengetahuannya. Itu di antara bahan belajar yang sangat baik untuk kita amalkan dan kita pegang sebagai satu prinsip. Silakan. Ustazah Hidayah, memang kita tidak nafikan memang ada peranan makhluk ghaib dalam penyakit. Tetapi kita sebagai pendakwah juga harus memberi didikan kepada masyarakat bahawa walau bagaimanapun terdapat elemen fizikal. Jadi apakah nasihat Ustazah Hidayah kepada para penonton kita sebelum kita pergi kepada rawatan alternatif, jika kita dapat satu gejala penyakit, apa harus kita lakukan? Sebenarnya kita kena tahu bahawa sakit itu ada yang sakit fizikal dan ada yang sakit secara rohani yang kita tak nampak. Tetapi kita sebagai manusia, sekiranya kita berasa tak sihat ataupun sakit, kita cuba pergi ke rawatan kedoktoran ataupun yang orang panggil konvensional tu kan. Okey. Jadi kita pergi, kita cek dulu sebab kita takut kalau misalnya kita terlambat untuk cek, membawa masalah yang lagi besar. Mungkin boleh menyebabkan kematian sekiranya lambat. Dan sekiranya boleh baik dengan rawatan secara fizikal, alhamdulillah teruskan. Tetapi sekiranya terdapat kes-kes yang tidak boleh baik dengan rawatan secara fizikal, secara konvensional, barulah kita pergi ke rawatan alternatif, iaitu rawatan komplementari. Dia melengkapkan apa yang secara fizikal. Mursyidah, saya ingin menambah. Sebenarnya dalam gabungan perubatan alternatif dengan kedokteran itu semua perlu bergabung. Yang mana Al-Quran mengatakan manunazzil minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang mana Al-Quran itu adalah merupakan penawar ataupun rahmat kepada